warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali kita dalam kelas pada hari ini bersama pelajar-pelajar tingkatan 3 menyambung pelajaran kita dalam bab 9 garis lurus. Okey, buku yang digunakan pada hari ini adalah buku Tuntas Cemerlang, muka surat 102. Kita teruskan dengan soalan. Tentukan titik persilangan bagi pasangan garis lurus yang berikut. Tentukan titik persilangan. Okey, titik persilangan bagi pasangan garis lurus yang berikut. Baik, kita tengok contoh terlebih dahulu. Okey, titik persilangan dia nak cari kan. Maksud titik persilangan tu kalau dia pemboleh ubah dia adalah X dan Y, maka kita nak tahu X tu apa nilai dia, Y tu apa nilai dia. Dia sebenarnya sama saja dengan persamaan linear. Penyelesaian persamaan linear seperti mana yang telah kita belajar dalam tingkatan 1. Okey. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Kita tengok contoh Y sama dengan 3/4X tolak 1. Dan seterusnya 2Y sama dengan X tambah 2. Okey. Jadi dekat sini dari 1, 4Y sama dengan 3X tolak 4. Oh, okey. Sebab dia nak jadikan dia tanpa pecahan. Okey, lepas tu yang kedua pula 2Y. Jadi dia 4Y and 2X tambah 4. Okey, apa yang dilakukan ni? Okey. Tak apalah, sebenarnya dia melakukan menggunakan kaedah penghapusan. Ya, seperti mana yang kita tahu, kaedah penghapusan adalah penghapusan. Okey, persamaan linear adalah kaedah yang paling mudah untuk mendapatkan titik persilangan. Okey, berbanding dengan ada beberapa kaedah yang kita belajar sebelum ini, iaitu kaedah graf. Okey, dan satu lagi adalah kaedah penggantian. Penggantian yang mana nanti terlampau banyak yang kita perlu penggantian. Okey, yang perlu ganti. Jadi kita akan guna kaedah penghapusan. Okey, cuba perhatikan. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua. Okey, kita nak jadikan target kita adalah kita nak jadikan pemboleh ubah X ataupun pemboleh ubah sama nilai. Okey, jadi cikgu nak mungkin cikgu nak yang pertama sama nilai supaya cikgu darab yang pertama tu dengan 3 supaya dia menjadi 3X. Okey, maka dia akan jadi sama dengan yang di bawah. Okey, X darab 3, 3X tambah 2 darab 3, 6Y, 1 darab 3, 3. Okey, jadi seterusnya cikgu tak ubah apa-apa untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang ini, satu ni, cikgu ubahlah. Ini adalah cikgu letak persamaan 1A lah. Setelah diubah. Okey. Okey, sekarang 3X dengan 3X. Bagaimana kita nak menghapuskan dia? Sebab dia sama simbol, kita akan lakukan operasi tolak. Okey. 3X tolak 3X jadi sifar. Okey, sekarang 6Y tolak negatif Y. Tolak-tolak jadi tambah kan? 6Y tambah Y jadi 7Y. Okey, 3 tolak 17. Jadi negatif 14. Okey, seterusnya Y. Okey, ini bawa pergi sebelah, dia akan bahagi dengan 7. Jadi Y ialah negatif 2. Okey, kita dah dapat Y negatif 2. Sekarang kita kena cari, sebab dekat sini ada persamaan dia, ada X, pemboleh ubah dia ada X, ada Y. Jadi kita akan guna daripada salah. Maaf. Okey, kita kata gantikan Y sama dengan negatif 2 dalam 1. Okey. Jadi kita ada X tambah 2Y sama dengan 1. Kita dah tahu nilai Y. Jadi kalau kita jumpa Y, kita tukar dia dengan nilai Y yang kita dah dapat. Okey. So X
2 darab negatif 2 adalah negatif 4 sama dengan 1. Maka negatif 4 tu kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi tambah 4. Maka nilai X ialah 5. Okey? Oleh itu. Okey, titik persilangan. Okey. Ialah X ialah 5 negatif 2. Okey, itu adalah titik persilangan dia lah. Kalau dalam persamaan linear tingkatan 1, kita akan mencari apa nilai X, apa nilai Y. Okey, tetapi dekat sini kita akan cari apakah titik persilangan. Sama juga kita cari X, kita cari Y. Tapi kita jadikan dia dalam bentuk koordinat. Okey? Alright. So seterusnya 2X tolak 3Y sama dengan 15. 4X tambah Y sama dengan 2. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Remember, our motive is untuk menjadikan pemboleh ubah itu sama nilai. Sama ada X ataupun Y. Okey, kalau tadi kita dah buat X, jadi kali ni cikgu nak adil lah. Cikgu nak buat Y pula sama. Jadi dekat bawah ni, cikgu kena darab 3. Okey, sebab cikgu target nak Y. Cikgu target nak Y itu nombornya sama. Okey, jadi darab 3. Okey, jadi yang pertama itu tadi cikgu tak ada ubah apa-apa. Cikgu salin semula. Ini akan jadi masih lagi persamaan 1. Okey. Yang kedua itu cikgu ubah. Darab 3 kan. Y darab 3 baru jadi 3Y. Betul tak? Sama dengan atas. Jadi 4 darab 3 dia akan jadi 12X. Okey, 3 darab Y tambah 3Y. Sama dengan 3 darab 2, 6. Alright, dah selesai. Okey. Now, kita fokus dengan ini. Satu negatif, satu positif. Bagaimana kita nak melakukan kaedah penghapusan yang mana satunya positif, satunya negatif. Jadi, dia dah berbeza tu laki dan perempuan. Jadi, kita tak nak ubah apa-apa. Kalau tak nak ubah apa-apa, kita letak operasi tambah lah. Supaya dia tidak berubah. Okay? Supaya dia dah terus hapus. Okay? So, 2X tambah 14X. 2X tambah 12X adalah 14X. Sama dengan 15 tambah 6 adalah 21. Okey, seterusnya X. Okey, 14 itu bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi 20. Bahagi 21 pula. Itulah. Apabila otak terlampau cepat. Berbanding dengan kelakuan. Okey, cikgu ulang balik. Okey, 14 bawa pergi sebelah, jadi dia akan jadi bahagi 14. Alright. So, nilai X ialah 21 bagi 7, 3. 14 bagi 7, 2. 3/2. Okey, itu baru dapat nilai Y. Jadi, sekarang kita nak nilai X. Okey, jadi cikgu akan ambil daripada persamaan yang pertama. Okey, jadi kita akan ambil daripada persamaan pertama, gantikan X sama dengan 3/2 dalam 1. Okey, jadi 2X tolak 3Y sama dengan 15. Jadi kita masukkan 2. Apabila kita nampak X saja, kita terus masukkan nilai X 3/2. Okey, yang lain buat apa? Yang lain salin. Alright. So, yang ini kita boleh mansuh. Jadi, tak cukup ruang. Cikgu bawa ke sini ya. Okey, so 3 tolak 3Y sama dengan 15. Okey, maka yang ini kita bawa pergi sebelah. Tambah bawa pergi sebelah jadi tolak. Okey, 15 tolak 3 adalah 12. Itu adalah negatif 3Y. Okey, negatif 3 itu darab. Bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi negatif 3. Okey, maka nilai Y ialah negatif 4. Maka titik persilangan mereka, ialah XY kan?
So, X adalah 3/2. Y adalah negatif 4. Okay? So, mudah saja. Sama macam persamaan linear, right? So, jangan bezakan mereka lah. Yang ini cikgu kena buat. Alright. Kita buat sepadan. Okay. Seterusnya, C. X tolak 4Y sama dengan 3. Okay, 3X tambah 8Y sama dengan 24. Okay, kali ni cikgu nak tukar lagi. Kita akan buat X pula lah. Okay, ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Jadi cikgu nak ubah persamaan pertama itu. Cikgu nak darab 3. Supaya sebab cikgu target, cikgu nak jadikan X ini yang sama. Yang bawah tu 3X, yang atas tu X. Jadi daripada X macam mana jadi 3X? Kena darab 3. Maka semua kena darab dengan 3. Okey. X darab 3, 3X. Tolak 4 darab 3, 12Y. Sama dengan 3 darab 3, 9. Okey. Itu adalah persamaan. Cikgu kena tambahlah situ persamaan 1A. Maksudnya 1A tu dia dah berubah. Okey, dia berubah daripada 1, dia jadi ubahlah. Okey, 3X tolak. Ni tolak ke tambah? Tak nampak ya. Kita padam sikit. Oh, tambah. Tambah. So, kita buat semula ya. Sebentar. Okey, so tambah. Tambah 8Y sama dengan 24. Alright, now you look. Kita tengok dekat 3X itu, kedua-duanya simbolnya adalah positif. Jadi bagaimana kalau dua simbol itu positif, kita kena tolak lah. Supaya 3X tolak 3X dia akan jadi hapus. Okay? So negatif 12Y tolak 8Y, tolak positif 8Y. Okay, tolak tambah tu nanti dia akan jadi tolak kan. Jadi negatif 12 tolak 8 dia akan jadi negatif 20Y sama dengan 9 tolak 24, maksudnya 24 tolak 9 dia akan jadi 15. Betul tak? Okay, betul, 15 negatif 15. Okay, sebabnya apa? Negatif itu milik 24 kan? Alright, so maka nilai Y ialah nilai Y adalah negatif 20 itu, bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi negatif 20. Okey. Maka nilai Y adalah bahagi negatif mansur, jadi 15/20, kita bahagi dengan 5. Kita bahagi dengan 5, 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Maka nilai Y adalah 3/4. Okey, kita dah dapat Y adalah 3/4. Maka kita akan pilih, gantikan Y sama dengan 3/4 dalam 1. Okey. So, 1. X tolak 4Y sama dengan 3. So, X kita tak tahu 4. Okey, Y kita tahu. Y adalah 3/4. Okey. Dan sama dengan 3. So, X. Okay, yang ni kena buat sempadan. Kalau tak. Okey, X tolak 3 sama dengan 3. Maka tolak 3 ni kita bawa pergi sebelah, jadi tambah 3 kan. Okey, apakah nilai X anak-anak? X adalah 6. Alright, jadi maka titik persilangan ialah X dulu 6. Y 3/4. Begitu. Right? So 15. Selesaikan masalah berikut. Rajah berikut menunjukkan sebuah segitiga PQR yang dilukis pada satah kertas. Diberi PQ ialah 10 unit. Mana PQ? PQ adalah 10 unit. 10 tulis kat situ. Lepas itu
Okey, persamaan garis lurus QR. Kita nak cari persamaan garis lurus QR. Okey, kita nak cari persamaan garis lurus QR. Ini adalah 10 unit. Okey. Okey. Itu adalah maklumat yang diberi. Koordinat P. Okey, lepas tu kita nak cari koordinat P. Okey. Lepas itu persamaan garis lurus saya selari dengan QR dan melalui titik P. Okey. Okey, pertama-tama dia nak kita cari QR. Okey, QR. Jadi kita kena tulislah. Apakah titik Q? Titik Q adalah sifar 8. Titik R adalah 15, 20. Okey. Jadi, kita kena label dulu. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Y. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okey. Kalau kita nak mencari persamaan, ingat, ada 3 perkara yang cikgu ingatkan sebelum ini. Iaitu yang pertama, kita kena cari dia punya M terlebih dahulu. Yang kedua, kita kena cari C. Lepas tu barulah kita masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C. Okay, follow the step. Alright, so M is equal to Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Masukkan saja Y2, 20. Y1, 8. Okay, X2, 15. X1, sifar. So, masukkan 20 tolak 8, 12. 15 tolak sifar is 15. So, M ialah, kita bahagikan dengan, apa tu? Bahagi dengan 3. Okay, 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Okay, so M adalah 4/5. Okay, kita dah dapat M. Okay, then kedua kita kena cari C. Kita guna Y sama dengan MX tambah C. Okay, di mana M dia kita masukkanlah nilai 4/5 itu. Okay, nilai X dia pula. Okay, cikgu akan guna X1, Y1. Cikgu akan masukkan X1, Y1. Okay, so Y1 boleh jadi X2, Y2 juga boleh. Tapi cikgu nak X1, Y1 sebab dia nombor dia kurang. Jadi beban cikgu nak mengira tu kurang. Gitu. So Y ialah 8. X ialah sifar. Tambah C. Okay, so apa-apa dalam sifar dia akan jadi sifar. Tambah C ialah 8. Maka C adalah 8. Dah dapat nilai C, dah dapat nilai M. So, masukkan saja dalam persamaan. Tak muat dekat situ, kita buat kat sini. Y, buat lagi. Kita guna tulisan yang agak jelas. Okay, so Y sama dengan MX tambah C. So, Y ialah Y. M adalah, apa tadi? 4/5. X dan tambah 8. Selesai. So, ini adalah jawapan untuk A. Okey. Jawapan untuk A. Ini langkah untuk A lah. Okey. Baik, untuk B. Koordinat titik P. Mana titik P ni? Koordinat titik P. Okey, koordinat titik P ni kita kena bijak sikit lah anak-anak. Okey, dekat sini dia dah kata kosong sifar 8. Ini adalah X, ini adalah Y. Maka kedudukan ini adalah kedudukan Y 8. Okey, maka ini adalah 8. Maka kita guna saja teorem Pythagoras. Tengok tu. Kan dia bersudut tegak. Okey. So, macam mana kita nak cari ini? Berapa jarak ini? Okey, katakanlah jarak J lah. J. Okey. Jadi macam mana kita nak cari J? Adalah dekat mana nak buat ni? Kat sini ya. B, J ialah J kuasa 2 ialah 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey. Jadi 10 kuasa 2 adalah 100 tolak 64 ialah 36. Itu adalah untuk J kuasa 2. Kalau kita nak J sahaja,
Kuasa 2 itu bawa pergi sebelah jadi punca kuasa 2. Maka nilai J ialah 6. Okey, kita tahu nilai dia 6. Okey, maka kita tahu dekat sini nilai Y adalah sifar. Ini adalah X, Y-nya adalah sifar. Kenapa? Sebab dia berada di paksi X. Jadi nilai Y dia mesti sifar. Okey, jadi maka titik P ialah 6 sifar. Okey, so selesai bahagian B. Mudah saja. Okey, C. Persamaan garis lurus yang selari dengan QR dan melalui titik P. Titik P kita dah tahu. Titik P kita dah tahu. Titik R. Okey, ulang balik. Persamaan garis lurus yang selari dengan QR. QR selari dengan QR dan melalui titik P. Kita nak cari ini. Persamaan itu. Okey. Jadi, kalau nak cari persamaan itu, kita mesti ada pertama-tama kalau nak cari persamaan, kita mesti ada M. M dia dah kata selari dengan QR. MQR lah. MQR sama dengan berapa? 4/5. Okey, dia dah ada 4/5. Okey, lepas itu kita kena ada C. C adalah paksi memotong dekat paksi Y. Kita tak ada lagi. Jadi kita akan gunalah formula Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang mana titik XY itu adalah titik P, 6 sifar tu. Jadi ini adalah X, ini adalah Y dan M dia adalah MQR. Okey, so Y adalah sifar, M adalah 4/5, X adalah 6 tambah C. Okey, so 6, 12, 18, 24/5 tambah C ialah sifar. Maka kita terbalikkan. 24/5 tambah C ialah sifar. C ialah negatif 24/5. Okey. Kenapa dia jadi negatif? Sebab ini positif. Bawa ke sebelah dia akan jadi negatif. So what is the persamaan? Aduh, tak cukup ruang dah ni. Tak cukup ruang dah ni. Alright. So, persamaan dia ialah, kita pergi sini, Y sama dengan MX tambah C. So, Y, M kita dah ada 4/5. Okey, X dan C adalah negatif 24/5. Okey, kalau kita tak nak 5/5 tu, kita darablah kedua-duanya dengan 5. Maka 5Y sama dengan 4X tolak 24. Tolak 24. 4 pun tak tolak. Tak dapat tulis dah. Okey. Kita padam semula. Kita darab semua dengan 5. Okey. Cikgu ulang semula. Kita darab dengan 5 supaya tak adalah pecahan tu. Boleh Boleh Y sama dengan 4/5 boleh. Tapi kalau kita nak dia comel sikit, kita darab semua dengan 5 supaya apa? Supaya tak ada pecahan lah dalam persamaan tersebut. Okey? So, itu saja untuk kelas pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua.